Kawan saya kata dengan PT, saya kata, manager tahun ni kita nak 3. Dia kata, kau nak buat apa manager sampai 3? Saya kata, yang nombor 1 dalam dunia letak 4-5 manager. Kita baru nak belajar-belajar. Jadi saya kata, kita mula dengan 3. Dia kata, kenapa? 3, saya kata, saya tak mula dengan rugby. Saya aktif main bola, darjah 4 lagi dah wakil sekolah. Maklumlah, kita sekolah di kampung. Sekolah saya tu adalah SK Seri Cempaka, Felkra Cangkat Lada, Kampung Gajah, Perak Darul Rizwan. Kalau kita boleh terima kasih, bukan sekadar daripada cikgu yang mendidik kita. Ada satu perkataan, dia bukan manusia, dia bukan objek, dia bukan apa, rugby. Macam mana nak terima kasih dengan rugby? Rugby itu, kalau ada Muhammad Rugby, kita cari dia. Saya akan bagi hadiah kat Muhammad Rugby. Tapi tak ada. Assalamualaikum kepada kita punya viewer. Selamat datang kepada Sport Rugby. So pada episod ini kita akan mengupas tentang kejurulatihan dan juga apa elemen-elemen dalam kejurulatihan. So tetamu jemputan kita pada hari ini adalah, saya panggil dia Cikgu Kadok ya. Selamat datang Cikgu Kadok. Terima kasih. Selamat datang Cikgu Kadok. Cikgu Kadok ni dia antara sekarang ni kita panggil jurulatih generasi baru. Sebab kalau kita tengok dulu jurulatih ni, kalau tak tua, payah orang nak pergi jurulatih tau. Tapi saya rasa sekarang ni, even bukanlah rugby, bola ke kita tengok, dia dah semakin apa, the age dah semakin muda lah kan? So saya rasa sama juga macam rugby di Malaysia. Sekarang ni jurulatih, kalau kita tengok dah semakin muda, dan saya rasa Cikgu Kadok adalah the first generasi yang kita panggil generation of young tapi capable coaches lah. Sedikit sebanyak tentang Cikgu Kadok, adalah bekas pelajar program rugby di SSTMI Bukit Jalil. Bukit Jalil lah, Bukit Jalil. Lepas tu ke SSTMI. Selepas itu ke Bandar Penawar. Lepas tu menyambung pengajian dalam bidang Bachelor Sains Sukan di UTM Skudai, betul? Betul. Okey. So sekarang ni mengajar? Ya, sekarang ni saya mengajar di SMK Jalan 3, Bandar Baru Bangi. Okey. Jalan 3 Bandar Baru Bangi. Betul. So kat sana mengajar sebagai mata pelajaran apa tu? Okey, baik. Di Jalan 3, saya mengajar subjek PJ, dan sekarang ni sudah mula mengajar sains sukan. Sains sukan tu dah mula dibuka di SMK Jalan 3. Dan kita cikgu seperti orang lain juga, cikgu seperti biasa, mengajar pagi, dan waktu petang barulah kita buat coaching di Padang untuk program yang ada di SMK Jalan 3. Okey, so maksudnya mengajar untuk membentuk ilmiah budak-budak, dan juga mengajar pasal kesihatan and everything. Dan sekolah tu saya membuat andaian ada tim rugby. Ya, di SMK Jalan 3 sekarang ditempatkan satu program yang dinamakan Akademi Rugby Selangor. Okey, program Akademi Rugby Selangor ni mula ditubuhkan pada 2018, itu tahun yang pertama, dan dirasmikan secara rasmi oleh Ketua Penolong Pengarah Encik Azli Abdul Rahman pada ketika itu, pada 2019. Dan barulah aras itu dirasmikan secara rasmi di SMK Jalan 3. SMK Jalan 3 sebelum ni sudah ada rugby melalui Cikgu Siti Hawa dan juga Cikgu Zul Helmi. Okey, selepas itu kemasukan saya pada 2018, dan kita bincang bersama dengan PT jurulatih di Selangor untuk kita buat program akademi itu dekat situ. Situ. Kalau kita tengok kan, sebagai seorang guru yang ada KPI guru, dan juga Cikgu Kadok boleh ada meluangkan masa dan tenaga untuk membentuk pelajar dalam untuk bermain rugby and everything. Itu satu komitmen tau. Kan? So, dan komitmen ni selalunya dia tidak terbentuk dalam sehari dua lah. Kan? Jadi boleh tak Cikgu Kadok cerita macam mana Cikgu Kadok
punya pelibatan dalam rugby lah. Maksudnya macam mana start pegang bola lonjong tu, and then lepas tu boleh sampai tahap sekarang. Baik, terima kasih. Oh, soalan tu panjang tu. Bila nak describe tu dia jadi panjang. Lama. Sekarang dah 2024. Saya mula main rugby tahun 1999. 1999, pada ketika itu saya berumur 12 tahun. Maknanya darjah 6. Sekarang ni dipanggil tahun 6 kalau tak salah saya. Dulu darjah 6. So sekolah rendah lagi dah sekolah diperkenalkan bola lonjong tu. Saya tak mula dengan rugby. Saya aktif main bola darjah 4 lagi dah wakil sekolah. Maklumlah kita sekolah di kampung. Sekolah saya tu adalah SK Seri Cempaka, Felkra Cangkat Lada, Kampung Gajah, Perak Darul Rizwan. So memang berada di satu kampung. Kampung lah. Sampai hari ni pun memang kampung juga. So kita duduk dekat Tanah Rancangan. Saya duduk dengan arwah atuk saya. Mak saya memang berada di KL. Jadi kita belajar main rugby. Ketika itu umur saya 12, saya mula main rugby dah sampai di peringkat negeri untuk kejohanan MSSPK. So sebagai budak kampung, kita dulu mau bola sebiji tu kita main. Lepas tu bila masuk sekolah, masih lagi bermain bola. Lepas tu diperkenalkan dalam jenam bola rugby ni. And then lepas tu apa seterusnya? Bola tu ditinggalkan ke apa ke macam mana? Saya sebenarnya cikgu tu tak panggil saya main rugby. Dia tak panggil saya main rugby. Tapi bila waktu petang kita duduk kampung, balik sekolah agama kita tak tahu nak buat apa. Jadi saya naik basikal dengan pakai baju Melayu, balik sekolah agama naik basikal, kita duduk tengok kawan-kawan main. Jadi satu hari tu cikgu tu kata, Faiz nak cuba main ke? Saya pun pergi main, belajar main rugby. Jadi terpilih main untuk sekolah. Dia dapatlah pergi mewakili daerah Perak Tengah. Kalau tu dipanggil daerah Perak Tengah untuk kejohanan MSSPK. Dan bila kita menang di MSSPK tahun 1999, Perak Tengah jadi johan rugby sentuh bawah 12 tahun. Lepas tu ada kejohanan MSSM di Family Park Bukit Jalil. Kita jadi Perak A. Lepas tu naik johan dia adalah Larut Matang dan Selama, kalau tak salah saya, Perak B pada tahun 1999. Dan ketika itulah Bukit Jalil, Sekolah Sukan Bukit Jalil memulakan program rugby di Sekolah Sukan pada tahun 2000. Jadi seingat saya, kalau tak salah saya lah, satu negeri ada 5 calon yang dicalonkan oleh jurulatih. Jadi ketika itulah kita jumpa Cikgu Naharudin bin Osman kali pertama. Kita dia ukur tinggi beratnya di tepi padang. Lepas habis tu kita isi borang dan dia ada panel-panel yang menilai pemain daripada setiap negeri yang datang. Jadi dah dinilai itu pengambilan pertama ke Bukit Jalil untuk batch pertama di Sekolah Sukan Bukit Jalil ni pada tahun 2000 seramai 25 pemain. 25 pemain ditempatkan di Sekolah Sukan Bukit Jalil tahun yang pertama. Itulah daripada tingkatan 1 lagi lah. Rugby itu diperkenalkan di Sekolah Sukan, kami adalah pioniernya. Itu sejarah main rugby tu. Selepas itu tahun 2004 Bukit Jalil rugby ditutup dan dipindahkan ke Sekolah Sukan Bandar Penawar. Waktu itu belum jadi SSTMI lagi. Waktu itu masih dipanggil Sekolah Sukan Bandar Penawar. Selepas itu saya tak ingat tahun berapa barulah kepada SSTMI. Tapi kita masuk di SSTMI untuk program pra-universiti sebelum dapat belajar ke UTM Skudai. So, maksudnya di Sekolah Sukan Bukit Jalil tu 5 tahun. 5 tahun, betul. Lepas tu pindah ke Sekolah Sukan Bandar Penawar untuk program pra-universiti. Betul. So dekat program pra-universiti tu kita dah mula main, dah ada national cap, dah mula main dengan senior. Saya ingat kali pertama saya main dengan senior untuk qualifying dekat Mumbai di India. Waktu tu saya umur 18. Waktu kita sekolah, kita diperkenalkan dengan senior-senior yang namanya hebat. Contohnya Syahiran. Kita pernah jumpa Coach Rosli daripada Black Hawk, Coach Kusaini, Ujang. Waktu tu kita ada Port, saya tak Faizal Musa kalau tak salah nama dia. So Adam. Jadi bila kita main dengan sini, kita umur 18, saya agak teruja. Dan saya ingat roommate saya ketika di Mumbai tu adalah Coach Amrizal. Coach Johor tu adalah roommate saya. Jadi saya macam mana ni kita duduk satu bilik dengan senior, kita berumur 18. First cap jadi first 15, kita jadi starter. So itulah first cap saya main tahun 2005. Apa feeling masa first cap? Bila you di-announce you akan menyarungkan jersey Satu sangat teruja sebab kali pertama kita dilatih
bukan daripada jurulatih sekolah kita. Okey. Saya sangat berterima kasih kepada Cikgu Naha yang mula bawa kami semua ke Bukit Jalil pada tahun 2000. Selepas itu pada 2001 kalau tak salah saya, ataupun penghujung tahun 2000 barulah Pak Wan diserapkan jadi cikgu di Bukit Jalil, dan Pak Wan dan Cikgu Naha lah yang membentuk kami sampai habis sekolah di situ. Jadi bila kali pertama kita dilatih, coach saya selepas habis sekolah tu adalah Coach Sapri Rejab dan juga Cikgu Hamid Sau. Cikgu Hamid ni pula, kami jumpa Cikgu Hamid masa tu Bukit Jalil baru buka. Jadi kami semua dipanggil ke Dewan Olimpik, kalau tak salah saya nama satu dewan dekat Bukit Jalil tu. Bila masa tu diorang nak main Malaysia 7. Jadi diorang ni datang ke sekolah pemain Malaysia 7, ada 12 orang datang. Jadi diorang pun tanya, siapa pemain rugby yang awak kenal? 25 orang kita orang tak kenal seorang pun pemain Malaysia. Yang kita orang kenal cuma seorang je nama kita orang sebut, John Alomo. Itu pun kerana dia sangat popular dan similar dalam rugby kan. Yeah. Tapi pemain Malaysia tak kenal. Jadi diorang ketawa kita orang. Jadi diorang ketawa, jadi baru kita kenal. Oh, yang depan kita ni adalah national player. Jadi bila tu, waktu tu barulah nak jadi apa, kita nak jadi national player. So kita duduk dalam sekolah projek, dan itu adalah satu-satunya program rugby di Malaysia yang menghimpunkan kita kata pemain terbaik daripada setiap negeri. Jadi bila satu hari tu Cikgu Hamid melatih saya macam, wish, dalam masa 5 tahun orang yang kita kenal pada tingkatan 1 dan kita hari ni jadi pemain Malaysia yang dia train kita. Kita agak beruntung lah kita dapat jumpa kumpulan-kumpulan yang macam ni kan. So bila di-announce, waktu tu announce pemain ni dekat rumah Presiden, kalau tak salah saya dekat rumah Tuanku Syed, Presiden pada ketika itu, Syed Razlan, di rumah dia, dan Pak Wan datang. Bila Pak Wan datang, so cikgu kita datang, dia tengok nama kita diumumkan. Ada 3 pemain daripada sekolah sukan yang terpilih pada ketika itu. Saya umur 18, yang kedua adalah Syahid Asraf Sahu 17, dan Amin Jamaluddin umur 16. Kami dapat national cap yang pertama untuk tim Bunga Raya. So sangat-sangat teruja lah, walaupun kita pergi sana tu kita dapat result yang negatif, tapi pengalaman tu sangat-sangat istimewa. So bermula daripada situ rugby kita tu semakin baik lah. Okey, kita kembali kita punya podcast hari ni dengan Cikgu Kadok. Okey, saya berminat sebab that part yang bila macam apa Cikgu Kadok cakap, when you are 18 tahun you dapat main untuk Malaysia. Bagi saya itu satu an honor, dan yalah, untuk kita mewakili negara dalam sesuatu bidang is something yang dah satu achievement pun. Untuk mewakili negara daripada keadaan umur yang 18 tahun tu saya rasa satu pencapaian lah. Dan kalau kita tengok, itulah dia, mewakili negara. You mewakili negara tu, you actually mewakili semua rakyat Malaysia kan. So boleh cerita sikit tak, bila macam tadi juga ada cakap, bila ada 3 orang, you are one of it kan. Apa perasaan yang dalam hati tu kan, yang dia rasa that you actually, daripada journey yang mula-mula cikgu sekolah rendah cakap apa, nak main rugby tak, you look back kan, now at age of 18 now, you kata orang di-announce akan mewakili negara. Apa masa feeling tu Cik Kadok rasa? Oh, perasaan tu sukar nak digambarkan. Sebab saya rasa saya terlampau rasa seronok. Sebab kalau saya flashback 3 tahun ke belakang sebelum mewakili Malaysia tu, saya bermula agak lambat untuk dapat mewakili sekolah Bukit Jalil. Sebab kau berada di kalangan yang terbaik. Faham? Dan Bukit Jalil tu pula punya batch pada ketika itu, saya ambil satu contoh. Sebelum ni sekolah sukan dapat main KRM Milo, yang sekarang ni sekolah sukan dah tak boleh main dah. Tahun terakhir kami menang 2002 di UUM Sintok. Apa final score dia? Apa final score dia? 64-0. Jauh sangat. Tak macam final lah. Final game Bukit Jalil lawan satu sekolah 64-0. Jadi kalau grouping kan, jadi waktu tu pun saya tak dapat wakil sekolah lagi. Saya cuma pembawa air saja. Saya muda dapat main dengan sekolah waktu saya tingkatan 4. Maknanya mewakili sekolah yang main first team, bukan pergi friendly. Pergi friendly dah banyak kali dapat. Tingkatan 4 saya baru bermula dapat wakil sekolah. Itu pun dengan result. 7 tak dapat main lagi. Saya dapat main 7 tingkatan 5. Saya ingat kejohanan National 7.
Itu pun Pak Wan bagi saya masuk 2 minit je. Terima kasih Pak Wan. 2 minit je saya dapat main. Dan ada sekali kita tingkatan 5, waktu itu ada satu kejohanan IPT ke apa, Zybase 7 kalau tak salah saya, di UPM. Kita Bukit Jalil Form 5, waktu tu Form 5 lawan dengan Infekma ke lawan Melayu ITM. Coachnya masa tu Cik Gunaha minta Abang Iran bantu kita dekat tepi padang. Alhamdulillah kita menang final 7-0 ke 14-10 macam tu. Itu close game, tapi kami umur 17 tahun kita menang dan saya dalam tu. Jadi bila kali pertama kau dapat wakil sekolah selepas 5 tahun kau training tak dapat main, dia pun bila kau tak dapat main, dia ada rasa perasaan macam yang menang Bukit Jalil tapi kau bukan dalam tim tu. Faham? Jadi bila naik umur 18 dapat main senior, kau pula yang dapat main. Jadi dia rasa macam, ish, apa lagi nak cakap. Saya memang terima kasih dekat parents saya. Kalau tidak, memang parents nak keluarkan kita daripada sekolah sukan. Akademik kita sedikit merosot pada ketika itu. So bila dapat main dengan tim senior, dapat wakil sekolah, kita mula dengan under 19. Kawan-kawan saya yang sebaya dengan saya, contohnya macam Ganu, Black, Wan Jamil, Jad, diorang mula lagi awal dapat main dengan pasukan remaja. Saya dapat main under 19 pada usia Form 5. Saya habis Form 5, kita dapat main under 19. Lepas tu bila main senior, Under 19 kebangsaan. under 19 kebangsaan, kita dapat main under 19 kebangsaan. Lepas tu bila dapat main senior tahun 2018, masa umur kita 18 tahun, satu perasaan yang tak tahu nak sebut macam mana. Sebab Ya, kalau kita tengok ke belakang tu, kita bukan regular. Dan mengikut latihan, tu saranan daripada coach. Itulah saya kata tadi, terima kasih saya kepada Pak Wan dan Cik Gunaha ni. Tak boleh nak cakap sajalah saya rasa. Tak tahu nak expresskan macam mana. Dan waktu macam saya cakap tadi, waktu di announce pemain 25 yang akan bawa cabaran Malaysia di Mumbai tu, Pak Wan ada bersama-sama pada malam tu dekat rumah Presiden pada malam tu. So saya seronok sebab cikgu saya seronok tengok budak yang dia latih dapat main Malaysia. Tu antara benda yang menarik lah. Antara benda yang menarik. Okay. And then lepas bila dah masuk pra universiti, dah main untuk national, and then sambung belajar di UTM Ya, betul. betul? Buat sains sukan kan, bachelor sains sukan. Masa di universiti, Cikgu Kadut still main untuk national? Ya. Main untuk national jugalah. Saya bukan berhenti lah. Selepas kita buat operation, saya buat pembedahan lutut tahun 2010. Umur berapa masa tu? 2010, 18, dalam 23 tahun saya rasa. Masa umur 23, saya ingat itu last game. Last game, waktu tu final masung UTM dengan UIAM. Okay. Final masung, alami kecederaan dan ambil tempoh masa yang lama sangat untuk operation. Okay. Jadi selepas operation tu, saya dapat satu tawaran lain. Kita dah mula ada dapat bidang lain lah. Kita dah mula dalam bidang kejurulatihan. Okay, jadi selepas itu saya cuba comeback. Bila kita training, saya kena hamstring 11 cm. Koyak. Kita sama ni dengar cerita orang. Sakit Hamstring. Uish, dia punya biru tu daripada peha sampai ke betis. Jadi bila kita check 11 cm koyak. Kalau nak imagine tu 2 minggu tak boleh baring, kena tidur nerah. Sakit. Jadi itu yang baring. Kalau kita ke urusan lain tu boleh imagine betapa pedihnya kena hamstring. Jadi saya fikir, mungkin dah diambil sesuatu dan dah diganti pun dengan sesuatu. Itu sebab pertukaran itu berlaku ni. Itulah, terima kasih. So masa tu bila injury tu, and then kena hamstring tu semua, so masa tu Cikgu Kadut rasa memang dah akhir lah, pengakhiran sebagai competitive rugby player lah kot, even national. Is that the feeling yang you rasa masa tu? Sebenarnya saya pada tahun 2007 saya ingat saya umur 20 tahun, rasa 2004, 2007, 20 tahun. Saya dapat satu peluang yang saya tak pernah fikir. Masa tu tengah main lagi. Masih aktif bermain. Saya main dengan klub NS Wanderers. NS Wanderers pada ketika era itu disegani lah Malaysia ni.
ketika sedang bermain, lepas tu satu hari tu kita dapat satu call daripada cikgu kita. Jadi bila cikgu kita call ni, kita kena angkat lah. Jadi bila call, Cikgu Naha call, dia kata dia ajak tolong dia untuk buat national team. Tahun sebelum tu memang kita ada datang juga, tapi saya hanya datang untuk buat set piece line out saja. Lepas tu tahun 2007, saya dapat peluang untuk jadi assistant coach. Tak pernah terfikir saya, umur 20 tahun, cikgu yang ajar kita baru habis sekolah je, kita 3 tahun baru habis sekolah, kau akan jadi assistant dia. Ilmu dapat daripada dia, tapi kita nak kena transfer dekat orang lain. Dan yang main tahun 2007 tu, pemain yang main tahun 2007 tu, ini bukan claim, saya tak ada nak claim apa pun, tapi yang main tahun 2007 tu nama-nama besar inilah. Saya sebut 2-3 yang ada. Satunya Syahid Ashraf Rusli, Sahur, Dennis Warren, Dugru, salah satu pemain yang main tahun 2007. Arfu under 19 di Brunei, time Raya Haji, sebab kita sambut Hari Raya Haji di kedutaan Malaysia di Brunei. Banyaklah individu-individu hebat yang main lagi hari ini, main dengan Arfu tu. Jadi muda daripada situ, tapi saya keep on main. Selepas tu kita ada tiba main juga dengan Sukma. Jadi tahun 2010, selepas saya kena injury lutut, lepas operation, saya dapat peluang main dengan Sukma Johor, main 7. Sebab tahun 2008 kita main dengan Negeri Sembilan, tapi tahun 2010 tu Sukma jadi tahun bawah 23. Kalau tidak, Sukma ni baru 21. Baru satu, ya. Jadi tahun 2010 Sukma di Melaka tu rugby bawah 23 tahun. Jadi kita ada peluang main lagi. Jadi kita nak main dengan Johor. Saya pun bagi tu masa tu Cikgu Najmua dengan Cikgu Anis. Jadi kita sepatutnya daftar sebagai pemain. Tapi bila saya lepas operation, tak sempat untuk proses recovery. Jadi Cikgu Anis cakap dengan Cikgu Najmua, dia kata, Kaduk, kau pernah jadi coach, dah pernah bawa Malaysia ni. Kita pun dah bincang, kita mungkin kita nak jadikan kau kita punya part of coaching staff. Jadi bermulalah cerita saya jadi coach yang semakin serius. Kita terlibat dengan Sukma Johor tahun 2010. Masa tu semua tu adakah player coach ataupun memang coach memang coach terus? Sebab waktu tu baru habis operation, benang semua tak buka lagi. Pakai pergi padang dengan bengkak-bengkak. Pergi padang, kita buat dengan tim Sukma Johor. Alhamdulillah, rezeki memang pemain yang baik pun. Kita dapat silver. Selepas daripada tu, Johor Rugby Union bagi saya peluang untuk ikut dia punya tim National 7, Agung Cup. Jadi stage kedua dalam kejurulatihan saya di bawah JRA. So masa tu still lagi belajar kan? Masih belajar di UTM. Di UTM. Jadi kebanyakan latihan Johor pada waktu itu buat di UTM. Jadi selepas habis kelas pukul 5 tu kita datang buat coaching. Ada juga coaching tu kawan kita yang main sama-sama. Jadi kawan kenal kita. Jadi bila kita bagi arahan tu macam banyak yang benda kita cover-cover lah. Okey. Tapi macam saya cakap tadi, lepas habis operation tu saya rasa ada satu keistimewaan itu ditarik dan sudah pun digantikan dengan benda lain. Jadi saya fikir peluang untuk bermain tu sudah tak ada. Sebab lepas operation kita cuba, kita kena hamstring, saya cuba sekali lagi, saya dislocate bahu. Jadi saya kata betul dah ni, dia dah warning. Dia dah warning. Jadi digantikan dengan kejurulatihan. Terima kasih sekali lagi pada Cikgu Naha. Ini dah 3-4 kali saya cakap terima kasih pada Cikgu Naha. Individu yang bawa saya mengambil sijil kejurulatihan. Waktu tu kita ada sijil penguin, dipanggil sijil penguin, bukan rugby macam hari ni tu kan. Jadi sijil penguin, saya ingat saya umur 18. So Cikgu Naha yang bawa saya. Saya dengan Cikgu Naha pergi coaching course level 1 penguin di Melaka. Waktu tu ramai cikgu-cikgu yang bawa tim hari ni datang course yang sama. Saya umur 18, saya seorang. Umur 18. Yang lain tu cikgu, macam abang cakap tadi, kalau coach ni kebanyakannya pada usia sekian. Betul. Jadi saya datang tu mereka dalam usia begitulah. Saya yang umur 18. Jadi kita mula ambil cert dan dapat lulus, dapat sijil. Kalau coach ni kebanyakannya pada usia sekian. Betul. Jadi saya datang tu mereka dalam usia begitulah. Saya yang umur 18. Jadi kita mula ambil cert dan dapat lulus, dapat sijil. Lepas tu kita buat coaching. Jadi selepas satu fasa yang kedua saya tu dalam kejurulatihan melalui Johor Rugby. Terima kasih kepada Presiden Johor Datuk Azam bagi peluang untuk berkarya di Padang. Guna perkataan karya. So at that young age kan, masa tu
18 baru ambil cert lah. 18 baru ambil cert kan. And then bila JRU bagi peluang kan, dengan player-player yang saya dapat bayangkan lebih tua lah kot kan. Betul. Lebih tua. So how do you impose you punya Cikgu Gaduh bila nak impose? Kau jurulatih ni, saya selalu bayangkan orang yang kena ada certain karakter dan karisma untuk impose. Yalah, nak bagi tahu apa yang patut dibuat. Apa yang dikata kita nak dengar player tu, kita nak player kena dengar cakap kita lah. Betul tak kan? So at that young age macam mana maksud Cikgu Gaduh at that young age kan, nak deal dengan player-player yang definitely lebih tua, dan macam mana nak to get them untuk basically dia dengar apa yang Cikgu Gaduh bagi tahu dia apa yang patut buat lah. Dalam tempoh 2010 ke 2013 sebelum saya dapat penempatan ataupun posting jadi cikgu, saya grad di UTM 2012. Okay. Dalam tempoh itu ada satu tahun tu Agung Cup Commonwealth player yang main. Hazmin Chamili, Kicap. Siapa tak kenal Kicap? Dia punya prime time tu memang hebat. Jadi satu hari tu dia datang Padang, dia as a player. Kau tengok dia main dekat national team. Pergi Commonwealth Game kita nampak dia. Dia pergi ASEAN Series, pergi Asia Game kita nampak dia. Satu hari kau jadi coach, dia jadi player. Itulah maksud saya tu. Saya waktu tu kat tepi Padang, saya bincang dengan head coach. Masa tu saya assistant coach, bincang dengan head coach Sir ni Semota. Sekarang ni bekerja dekat Matap Sultan Abu Bakar. Jadi saya katakan dia, cikgu macam mana kita nak bagi ini kan? Kita tak apa, awak plan, kita dah plan dah, kita dah rancang, so awak bagi arahan. Macam mana cara nak buat? Bila kita dapat pemain yang baik, walaupun siapa di depan dia, diorang boleh terima apa yang kita nak sampaikan. Kerana pemain harus mainkan role as a player, dan coach mesti main role as a coach. So, apa yang kita bincangkan, kita banyak communicate juga. Kita banyak bincang communicate dengan Kicap. Kita ada Zul Berantai. Itu pun main juga, siapa tak kenal Zul Berantai. So ada dua nama besar dekat dalam tim Johor waktu tu untuk main Agung Cup. Jadi bila kita bincang, dia kata okay, kita buat macam ni. Jadi bila kita cakap dengan player apa yang kita nak buat, dan diorang run. Walaupun kena shuttle run, Kicap buat juga dengan Zul. Kena shuttle run, okay lari 10 kali dan diorang pun lari. Tapi lepas habis game, macam ni lah, ada orang tak tanya saya, dia kata macam mana Kicap boleh ni, contohnya kan. Jadi saya kata, bila player yang baik, ada background yang baik, ada pengetahuan rugby yang baik, dia faham apa yang dia kena buat. So itu menyebabkan satu proses itu mudah berlaku lah. Itu saya kata tadi, second phase jenis saya ni sangat-sangat besar. Kita dapat duduk dalam komuniti yang besar, kesatuan yang baik, menyebabkan potential itu saya dapat kembangkan dengan baik di sekeliling orang-orang tadi lah. Itu satu peluang Jadi hebat lah. Kalau kita just nak kalau kita nak memahamkan, so maksudnya dalam pengkhidmatan rugby Cikgu Gaduh sebagai player dan kepada kejurulatihan tadi tu, so memang bermula di bawah JRU. Ya, Kemudian diberi peluang JRU. Berapa lama dekat situ tu? Dekat JRU tu. Okey. Saya dengan JRU sejak daripada Suma 2010 tu. Selepas itu adalah sampai ke 2013. So bila saya dapat penempatan jadi cikgu, first posting saya bukan di Bangi. First posting saya di Utara Selangor. SMK Sungai Besar Sabak Berenang Selangor. First posting saya. Jadi bila saya dapat first posting tu, selepas tu kita dah berada di Selangor, jadi nak ulang alik ke Johor tu dah tak sesuai, sebab Jumaat habis sekolah dah petang, nak sampai Johor dah ambil masa dan sebagainya. Okey, balik kepada cerita JRU tadi, saya bukannya nak claim ataupun siapa yang kita latih. Dia bukannya coaching. Bukannya kita latih orang tu, kita just share apa yang kita ada plus dengan orang punya knowledge yang membantu untuk tingkatkan kita punya pengetahuan dalam bidang kejurulatihan. Bukannya dia nak claim orang ni main dengan kita jadi coach hebat, tak ada. Tak ada kena-mengena dengan benda-benda begitu langsung. Hanya nak bagi tahu yang satu hari tu kita melatih orang yang sangat-sangat hebat. Ada dekat depan kita. So dah masuk 2013, saya ingat dalam 3-4 tahun tu banyak peluang yang hebat, dan saya berada dalam JRU punya komiti sebagai pegawai pembangunan. Kita nampak apa yang Johor buat pada ketika itu. Hebat pembangunan di Johor sehingga ke hari ini. Okay, tu
Jadi peluang, saya bekerjasama dengan kumpulan yang hebat, kita dapat duduk dengan konsultan duduk, jadi dapat tengok macam mana pemikir ini bangunkan supaya jurulatih ada peluang untuk transfer knowledge kepada semua. Macam tu lah. Okay, saya rasa kita break sekejap Gaduh and then kita akan sambung cerita journey kejurulatihan dan lepas tu seterusnya lah. Baik, terima kasih. Player yang superstar kan. Okay, macam apa Kicap tadi tu. Satu, ada player yang superstar. Dua, majority dalam tu player lagi tua. So, how do you deal with that? Yelah, sebagai coach, kita nak kena impose apa kita nak kena buat, betul tak kan? So, how do you deal with that? Because we are talking about ego of a star player, ego orang lagi tua, ego orang-orang macam-macam kan, ego yang dia rasa berapa lama aku ni berapa lama main compare dengan ni. Dan I'm sure masa Cikgu Gaduh boleh fikir that's how benda-benda tu bermain dalam kepala dia orang kan. Kan? So how do you deal with that? How do you deal with that? Ini soalan ni saya rasa mencabar, susah untuk describe dengan perkataan. Jadi tapi saya cuba elaborate apa yang saya boleh sampaikan dekat sini. Satu yang saya belajar, kita kena ada karakter. Saya rasa yang pertama sekali karakter kita as a coach. As a coach, kalau dapat karakter, knowledge waktu tu belum sampai tahap bagus, tapi saya rasa okey. Jadi bila kita nak turun padang, kita tahu kita ada superstar player macam tadi tu. Jadi saya rasa kalau aku datang padang membawa idea yang lama, contohnya kalau main 15, idea lama ni mungkin main 4-4, main 8-8, PO dan sebagainya. Jadi saya rasa macam apa beza kumpulan coach A dengan coach B contohnya. Jadi saya dan Cikgu Ali waktu tu kita bincang, kita kata Gaduh, kau keluarkan je apa yang kau tahu dan apa yang kau belajar. Jadi saya fikir, okey, aku datang padang, kita kena bawa sesuatu kelainan. Method of training, communication kita kena communicate. Dalam idea kita tu, kita kena dengar juga pendapat superstar dan pemain lain. Dan waktu latihan, superstar ataupun yang star negeri ni tadi, kita buat sama rata. Tidak ada specialnya kumpulan tu. Tak ada specialnya apa-apa. Jadi kalau kata kita nak hari tu ada fitness training, superstar ke tak superstar ke, dia kena buat. Jadi saya nampak waktu dalam tim Johor, tim Agung Cup Johor pada tahun itu, apa yang kita rancang dengan idea yang mungkin fresh sikit pada tahun 2010-2011 tu, itu membantu kumpulan-kumpulan yang kita kategorikan senior ini untuk terima pandangan kita. Saya ambil contoh satu lagi selain daripada yang tadi tu, waktu saya belajar di UTM, coach pasukan UTM itu adalah Syahri Zainil Salim, aka Wak Tong. Bila kita jadi player, kalau kita main dengan universiti, Wak Tong jadi coach. Tapi bila main Agung Cup, Wak Tong tu jadi player, saya pula jadi coach. Jadi macam, bila Wak Tong tanya, Dok, macam mana engkau pula jadi coach ni? Saya kata, tak apa yang kau ajar aku belajar, kita belajar dengan orang lain, kita belajar, tapi kita share. Kita tak ada nak kita jadi coach ke apa tak, kita just share knowledge, macam mana cara kita nak buat apa yang kita tahu. Jadi penerimaan orang yang melatih kita dan kita share idea tu, orang boleh terima. Saya nampak penerimaan pemain pada ketika itu positif, walaupun saya dalam kategori usia yang sangat-sangat muda. Agak mencabar juga bila kita nak duduk dekat tepi padang, kita nak shout, orang tahu kita tengah main lagi. Jadi sangat berhati-hati dalam mengeluarkan perkataan ketika bercakap. Itu yang bila saya duduk dengan Sir Anis, Cikgu Anis ni, lepas tu dibimbing oleh grup-grup JNU yang lain, satu dia kata karakter yang ada pada engkau tu menyebabkan orang boleh terima. Saya tak tahu apa yang orang lihat, tetapi saya berfikir apabila peluang itu datang, mungkin ada satu benda yang mereka nilai pada diri saya. Jadi penilaian itu menyebabkan peluang itu datang. Jadi saya dapat kembangkan karya untuk transfer apa yang saya ada pada ketika itu. Okay, kalau kita tengok elemen tadi kan, ada knowledge, character, betul? As a coach lah. Saya tak nak, saya rasa 50-50 is not an answer yang saya nak cari.
Tapi maksud saya kalau antara karakter dengan knowledge kan, especially young coach, new generation coach kan, Cik Badul, mana yang bila kita nak berurusan dengan player, especially dalam situasi, if you look back pengalaman tadi you berurusan dengan star player dan mostly lagi tu, betul, antara karakter dan knowledge dari tu, mana you rasa yang in a way lebih penting? It doesn't have to be 80-20 tak, mana yang you rasa penting? Kalau saya lah, apa yang saya fikir pada waktu itu, kalau nak kata knowledge saya as a coach, saya baru start walaupun kita mula dengan pasukan remaja kebangsaan pada tahun 2007. Selepas tu ada buat sikit-sikit je, tak officially jadi coach. Tapi bila kita start 2010, 2011, 2012 tu, kita deal dengan player-player macam ni, saya tetap merasakan karakter kita as a coach, approach kita, the way kita communicate, the way kita bercakap dengan orang yang berada di hadapan kita, come with knowledge, sedikit pengetahuan, tapi karakter saya tetap rasa karakter tu kena ada dekat atas lagi sikit berbanding knowledge yang kita kena ada lah. Okay, sebab pada waktu itu tahun 2010 rugby itu sudah dimainkan begitu rugby. Tapi kalau kita tengok 2010 dengan tahun hari ini, totally different. So apa yang kita approach pada tahun itu, karakter kita buat pergi padang plus knowledge yang kita bincang dan kita cari. So what about you punya karakter yang you rasa masa tu make it work, yang menyebabkan it works? What about your character? I mean, obviously Teo Kado punya size tu dah already imposing kan, tapi what about your character? Sebab karakter ni saya agree, tapi it's just that what about your character yang maksud tu buat benda tu berjaya? Saya rasa sebab ada kadang-kadang kita keluar minum dengan player kan, approach kita datang keluar minum. Jadi saya tanya dengan main kita, macam mana aku jadi coach? Okey, garang ke? Aku tak ada maki-maki orang kan? Okey tak ilmu yang aku share? Jadi bila kita dengar feedback daripada orang, kita realise, kita kena buat macam ni, kita kena buat macam tu. Saya rasa saya mudah didekati. Kita boleh terima pandangan orang, tapi saya tak kata dia bagi idea tu saya akan terima bulat-bulat. Sebab mungkin ada idea dia, itu apa yang dia fikir. Tapi kita fikir, kita kena look at the bigger picture. Contoh, macam kita nak buat set piece line up, dia bagi pendapat, kita kena main macam ni. Saya kata, tak boleh. Since saya ada pengalaman bermain dengan pasukan senior, jadi kita ambil benda tu, kita keluar, kita tengok macam mana orang main, jadi kita cuba buat balik apa yang kita ada. So, karakter saya tu, saya rasa saya boleh terima idea orang dan menyebabkan orang rasa senang hati. Saya, psikologinya, kalau orang tu bercakap, kita terima, orang akan rasa selesa dengan kita. Tanpa dia sedar, mungkin idea dia tu kita tak copy 100%. Tapi kita dengar dan menyebabkan dia dapat sampaikan sesuatu. Itu yang saya rasa macam orang senang. Sebab kalau kita dengar cerita-cerita orang rugby yang mungkin lama-lama dululah, saya tak tahu ni, kita dengar cerita daripada orang. Kadang-kadang nak bercakap dengan coach ni bukan senang. Awak nak cakap, coach boleh tak main macam ni? Kau siapa nak ajar aku? Contoh. Ini kita dengar cerita, saya tak pernah kena macam tu. Tapi saya rasa bila kita ada peluang untuk jadi coach, ada pemain nak datang bagi pendapat, nak tanya, nak kongsi, kita tak perlu condemn orang. Dengar dan kita fikirkan apa yang dia sampaikan tu baik. Saya rasa itu mungkin salah satu faktor saya dapat deal dengan kumpulan-kumpulan macam ni. Saya rasa lah, menyebabkan orang rasa macam, Kado boleh cakap, tak apa, dia mesti dengar pendapat kau. Tak apa, kita dengar, tapi lepas tu kita proses. Adakah kita boleh copy 100% idea dia? Jadi saya rasa itu benda yang membantu saya pada ketika. Maksudnya, kita, macam Kado cakap, you bagi ruang untuk orang memberi pendapat. Jadi player sentiasa rasa that at least dia orang tu didengari lah. Ada tak kalau macam insiden yang player yang that you have to deal lebih sikit, mungkin dari disiplin ke apa ke, yang dalam masa suasana tu yang satu orang tu kena, yelah, player yang
kita kena deal lah dengan dia punya attitude ke apa. Masa tu ada tak insiden macam tu? How do you deal with nak handle 20-30 orang? I'm sure dia ada berbagai jenis karakter. Ada seorang yang mungkin ada gil sikit ke, dia lagi rasa dia lagi kalau untuk player, saya tak rasa itu satu masalah. Okay. Saya tak rasa itu satu masalah, dan sampai ke hari ini walaupun kita jadi coach, kita nak deal dengan player, saya tak rasa itu satu masalah. Sebab kebanyakan pemain hari ini they willing to play, dia ada passion untuk main. Cuma kadang-kadang isu ataupun masalah ini timbul ataupun kita rasa itu satu masalah apabila kita berurusan dengan satu organisasi. Expectation yang diletak dengan ada sedikit nama pada kita, mungkin bekas pemain kebangsaan. Jadi ada high expectation. Kalau dia ni kau akan dapat result begini. Saya tetap cakap dengan player sampai ke hari ini, kejayaan kita kerana kamu, bukan kerana saya. Mungkin daripada 100%, kita hanya sumbang 5% ataupun 10%. The rest tu kalau you dapat the best, apa yang kita cakap, diorang akan dapat jenmakan dekat padang. Itu yang saya rasa hari ini benda yang sama juga. Untuk player, saya tak nampak yang itu sebagai satu masalah utama. Tapi bila kita deal dengan satu organisasi ataupun apa-apa ni, itu akan memberikan satu tekanan kepada kita. Menyebabkan approach kita mesti sesuai dengan target yang ataupun sasaran yang dah diletakkan oleh satu pasukan. Itu yang saya rasa. Itu lebih mencabar. Selamat kembali dalam podcast Pod Rugby ni. Kita bersama Cikgu Kadok. Okey, saya difahamkan sekarang Cikgu Kadok mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 3 di Bangi. Betul. Dan tak silap saya, di sekolah tu juga ada satu akademi, Akademi Rugby Selangor atau ARAS. You are one of the coach dalam ARAS tu. Yeah. Okay. Boleh tak bagi background sikit atau macam mana ARAS ni boleh wujud? Adakah sebab sekolah tu memang sekolah rugby, sebab itu dipilih untuk buat kat situ, atau macam mana akhirnya Selangor decide untuk buat satu akademi rugby di Selangor lah? What actually lead to it lah basically. Kita mula memikirkan satu sekolah ataupun satu tempat yang berpotensi untuk kita kumpul anak-anak Selangor ni. Sebab kalau kita tengok rekod MSS Selangor bawah 12 tahun. Untuk bawah 12 tahun, Selangor setakat 10 tahun ke belakang ni saya lihat kita berada dalam kedudukan top 4 untuk bawah 12 tahun, dan mungkin dalam 10 tahun tu kita ada menang 2-3 kali jadi Johan. Ada selebih itu naik Johan dan mungkin tempat ketiga ataupun tempat keempat, tapi dalam kedudukan podium lah. Okey, jadi bila pelajar-pelajar daripada sekolah rendah ni, kita tak dapat tempatkan. Ada yang bersekolah di sekolah harian A ataupun bersekolah di harian B, ada yang ke sekolah asrama penuh. Jadi bakat ini terbiar begitu saja. Jadi bila kita mula sema-sema dengan coach MSSS, jadi diorang kata, apa kata kita buat satu tim collect diorang panggil pada waktu itu. Tim collect. Sebab kita nak masukkan pelajar ni ke dalam sekolah, kita tak boleh simply daripada daerah A masuk ke daerah B. Dia ada prosedur yang melibatkan jabatan dan PPD. Jadi apa yang kita buat, kita adakan satu nama tim, maksudnya kita panggil Selangor Development. Kita panggil Selangor Development, kita hantar satu tim main bawah 16 tahun untuk ada satu kejohanan di Negeri Sembilan. Kita main satu kejohanan di Negeri Sembilan, kita panggil Selangor Development. Macam mana cara kita pilih player? Contoh macam saya, kita kata dekat sekolah saya ada satu je pelajar yang kita rasa reach that level to play, bawa nama Selangor. Jadi kita datang nama satu. So kawan ni bawa datang 3-4 orang. Yang tu bawa datang sampai dapat 25, jadi kita buat. Bila dah buat macam tu, bila diorang balik, dia tak dapat approach yang kita bagi. Sebab dia balik ke sekolah dia, mungkin dekat sekolah dia tak dapat buat apa yang kita nak buat. Dan mungkin juga sekolah dia tak ada rugby. Dia main dengan kelab. Jadi sekolah dia tak ada rugby. Jadi lepas tu mulalah kita bercerita-cerita lagi. Cerita. Berapa orang ni yang dalam yang mula bercerita ni? Mula sebab bercerita ini tu saya satu komitmen tau. Saya rasa lah pada tahun 2016 waktu itu MSS Selangor bertukar pentadbiran. Dari saya masuk 2013 jadi cikgu, pengerusi tekniknya adalah Cikgu Azli. Selepas tu tahun 2016 dilantik Cikgu Mamai ataupun Cik Zairin. Bila Cik Zairin naik jadi pengerusi teknik, coach sudah beralih kepada kumpulan baru. Masa tu saya dapat peluang jadi jurulatih, ketua jurulatih MSS Selangor. Jadi kita dah mula macam salin lah, kita bawa masuk coach yang generasi sama-sama bayi umur saya. Jadi pada waktu tu mula dah orang bercerita-cerita macam mana nak buat.
Waktu tu saya dah mula bercakap belakang sikit. Saya kata, uish, tak apa kot yang ni, kita kira development, tak apalah, buatlah lagi satu grup. Kita minta buat lagi satu grup. Jadi selepas MSSM di Kuantan, Selangor, kita kalah semifinal, kita dapat nombor 3, tapi kita jadi Johan keseluruhan sebab bawah 12 kita Johan. Kawan-kawan, diorang pergi minum-minum, diorang cerita nak buka satu program di satu sekolah di atas selai tisu. Dia conteng dekat atas kertas tisu. Jadi bila diorang cakap, Berapa orang ni dalam meeting kat kedai kopi ni? Masa tu pun best. Saya baru balik Irons 2007. Saya balik Irons 2017. Okey. Irons hari ni pun bulan puasa. Saya dapat, waktu tu balik semayang tarawih. Saya dapat call daripada Haji Jamal. Saya tak panggil Haji Jamal, saya memang panggil Bos Sabro. Dalam phone saya save nama dia Bos Sabro. Saya kerja dengan Haji Jamal 2005, kena interview dekat office dia, bukan ni. Kenapa nak kerja? Saya kata saya bosan. Dia kata, aku tak pernah jumpa orang macam kau bagi jawapan macam ni. Tapi dia macam tu lah. Siapa yang kena Haji Jamal, dia tahu apa karakter Haji Jamal. Jadi satu hari tu dia telefon saya lepas tarawih. Dia kata, engkau ada IC? Ada pasport? Ada? Hidup? Saya kata, kenapa ni bos? Orang ingat saya panggil dia bos kerana saya nak macam kipas-kipas dia. Tak ada kena-mena pun. Memang saya bahasakan dia bos sebab saya memang bekas kerja dengan dia. Okay. Jadi dia tanya, engkau ada sijil kejuaraan? Ada. Level berapa? Level 1 je. Penguin. Masa tu Penguin mungkin dah tak valid dekat Malaysia. Saya tak ingat lah, mungkin ada terma perkataan SSY boleh digunakan pada tahun itu 2017 tu. Jadi Haji Jamal kata, engkau sedia? Nanti kau akan pergi New Zealand. Saya kata, ush. Saya hari tu lepas saya mula cakap dengan diri saya kata, berkat pergi semayang tarawih ni. Ada orang Mungkin. Pergi New Zealand tanpa ada pakai duit sendiri. Kita pergi yang depan, belakang, kiri, kanan, semua orang main rugby. Lepas tu bila saya tanya Haji Jamal, berapa lama pergi New Zealand? Dekat 2 minggu. Saya kata, ini lagi satu benda yang kita kata special lah. Jadi dapatlah kita pergi New Zealand. Jadi bila sampai dekat New Zealand, saya antara individu yang bertuah. Apa yang waktu tu ada 4 jurulatih pergi, ada 4 pemain pergi. Daripada tu ada Coach Black, kita ada Coach Lomu, dan satu lagi Coach senior ataupun pemain yang bagus adalah Coach Jude daripada Sabah. So kita pergi sama sampai kat New Zealand. Saya ingat khusus kejurulatihan ni sama macam yang kita pernah attend dekat Malaysia. Start pukul 8, mungkin habis dalam pukul 4 petang, malam free. Bila kita sampai New Zealand, kita dapat jadual. Ini macam kat Malaysia ni, malam free ni dia nak tulis je bagi habis ni. Rupanya awak keluar bilik pukul 7 pagi, pukul 11 malam tak boleh balik lagi. Walaupun jalan kaki pergi bilik tu tak sampai 200 meter. Kita sangat-sangat, kita jadi macam penat. Tapi dalam penat tu kita seronok. Satu, dalam keadaan sejuk. Kita macam, bukanlah jadi bahan ketawa dengan orang. Bila kita tak tahan, kita rapatkan badan kita dekat board yang panas tu supaya badan kita sentiasa panas. Kena cakap bahasa Inggeris 24 jam. Ada benda yang mungkin kita tak berapa clear, tapi laki saya duduk dalam kumpulan yang boleh menerangkan. So ada satu session daripada banyak-banyak session. Dia panggil one-on-one coaching. Satu one-on-one kita discuss 2 orang, satu lagi one-on-one coach. Bila pergi New Zealand, rupanya setiap department itu ada jurulatih dia sendiri. Kita terdedah dengan bila pergi latihan ni, contohnya satu coach forward, satu coach backline. Habislah kotak kita tu. Jadi bila kita pergi tu, cakap, macam ni rupanya. Saya ingatkan kita dah tahu macam mana cara passing. Bila kita pergi sana, first lesson yang dia tunjuk passing, saya mula cakap dengan diri saya, salah lah aku ajar budak-budak ni. Lain dong punya passing tu. Mungkin, yalah, satu dengan perkataan dia yang mungkin kita kena copy, teknik. Ada beberapa pillar yang diterangkan, ada 4 pillar saya ingat hari ni, dan nota tu kita kena salin. Walaupun dalam bahasa Inggeris kejap kita translate. Saya tak malu nak kongsi. Memang kadang-kadang ada benda yang tak faham, saya memang kena translate. Yalah. Sebab kalau tidak, kita tak boleh nak transfer nanti bila balik Malaysia. Kawan-kawan semua nak dengar cerita kita. Mungkin orang kata kita nak reka cerita dan sebagainya. Tapi bila kita pergi sana, kita tengok, kita dapat jumpa Ironic Club, All Black punya second five, main center. Lepas tu kita dapat jumpa Chris Jack, lock All Black yang main World Cup 2 kali ke 3 kali. Kita dapat jumpa dari depan mata kita. Rupanya kalau dia main lock,
dia kena ajar lock. Tak payah cerita Oh, buka, jangan cerita prop, macam mana nak masuk, tak ada. Specialized coach Ya. for a specific position lah. Ya. Jadi bila apa yang kita dapat dekat Irons, salah satu benda lagi yang Irons saja, bila sampai dekat peringkat elite, dia ajar kita untuk buat press conference. Sampai macam tu Irons saja. Kena duduk dekat depan. Saya waktu tu pair dengan Coach Jude. Bila diorang tahu saya ada communication barrier sikit, dia buat macam saya datang daripada Malaysia, datang kat New Zealand, bawa satu team dalam press conference tu punya latihan lah. Saya cakap bahasa Melayu, ada orang translate dalam bahasa Inggeris. Oh, okay. Itu antaranya. Sampai macam tu Iron saja. So macam mana untuk improve kita punya kicking skill. So itulah kelebihan yang kalau kita dapat, siapa dapat join kursus Iron ataupun ada peluang pergi Iron, boleh pergi. Sebab itu akan improvekan banyak awak punya ni. Satu, dia macam bagi kesedaran kita lah. Yang kita belajar di Malaysia tu tidak pernah salah. There is no right and wrong. Betul? Kan? Betul, Tapi betul. macam Saya mana agree. you nak improve tu tadi. Kalau kita tengok flashback saya punya cerita tadi, karakter dengan knowledge. Faham? So you akan dapat macam mana cara you nak cakap dengan orang. Ya, So cakap kalau dengan you player you semua bawa kan. balik daripada siapa yang tak tahu New Zealand pasal rugby ni, mungkin kena tengok balik lah kot. Susah tu. Kita dapat pergi New Zealand punya museum rugby. Boleh tengok bola rugby yang first, baju rugby, boot rugby, kita dapat tengok. Jadi bila habis je kursus dekat Iran, kita pun balik Malaysia. Saya sampai je Malaysia, saya call kawan-kawan saya yang buat MSS Selangor, second group ni tadi, daripada 2016 ni, saya kata, weh, kita kena ramaikan tim kita. Ini yang tadi yang Inilah. meeting kat kedai mamak. Meeting kat kedai mamak. Jadi yang kita kena tisu ramaikan tadi tim tu lah. kita. Kita kena ramaikan tim kita. Macam mana tu? Kita nak panggil sampai 10 orang, tak boleh lah. Kita mungkin kena letak coach 5 orang. 2 forward, 2 back, okay. At least Faham. tidak-tidaknya kita dapat cover a few department. First 5 untuk front row dengan lock, second 5, lepas tu back, lepas tu ada dengan back 3. Jadi kita cuba letak ke sini. Cuma kepakaran kita tidaklah sampai tahap New Zealand punya group. Tapi kita bawa balik idea tu. Sebab saya kata dengan kawan-kawan pada ketika itu, kalau kita bawa ramai-ramai orang, kita tak ada cost. Kita tak ada cost. Just kawan-kawan kita datang, share dia punya idea. Share dia punya idea macam mana kita nak main macam ni. Cuma head coach kena merencana. Apa plan you? Macam mana you nak mainkan Selangor itu, pasukan Selangor tu? Pattern of play dia lah. POP tu head coach. Tapi macam mana nak laksanakan idea POP tu datang daripada coach. So kita ada 4-5 orang. Manager pun pada waktu itu, saya bincang dengan kawan-kawan, saya kata dengan PT, saya kata, manager tahun ni kita nak 3. Dia kata, kau nak buat apa manager sampai 3? Saya kata yang nombor 1 dalam dunia letak 4-5 manager. Kita baru nak belajar-belajar. Jadi saya kata kita mula dengan 3. Dia kata kenapa? 3, saya kata, 1 manager buat urusan G2G je. Tak payah fikir budak makan bila, padang bola kat mana, jangan. Kerja dia, buat kerja yang dia patut. Sebab MSSM ni dia ada pendaftaran yang melibatkan SOP dia sendiri lah. Faham? Jadi satu lagi manager untuk buat field manager. Bawa air, macam kitman. Tapi kalau kita kata kitman, dekat Malaysia ni ada orang macam merendah-rendahkan kan. Jadi kita lantik dia sebagai manager. Satu lagi adalah manager daripada segi kewangan. Jadi bila kewangan, dia tak perlu tengok bola ada tak ada kat padang. Sebab manager bola tadi dah ada grup dia. Jadi kita, waktu tu Selangor, kita cuba bawa 8 orang. Ada juga orang tanya, kenapa kena ramai-ramai? Saya kata, tak apa, tak ada masalah. Sebab kita nak buat tim negeri, kita cuba buat tim negeri Selangor. Jadi, apa yang kita dapat di Iron, kita cuba approach di MSCS. Walaupun awal-awal tu ada orang tanya, tapi akhirnya orang dapat terima pendekatan itu. Cuma tak adalah kita copy 100% sebab dia mesti ada adopt dengan that. Ya, Kan? Jadi kita cuba bawa apa yang kita rasa sesuai. Sebab macam saya kata tadi, kalau kita tambah coach, sebab untuk di peringkat sekolah ni, MSSS ni, kita dapat allowance untuk makan, allowance makan ataupun allowance harian lah kepada jurulatih. Biasanya orang yang buat rugby di Malaysia ni, duit dia tak menjadi keutamaan kepada diorang. Sebab dia dah tahu yang kalau rugby begini. Jadi dia ramai untuk share dia punya idea. Jadi kita pun buat macam tu di peringkat sekolah. Sampai ke hari ni lah kita kekalkan. So core yang tadi perbincangan tu dalam berapa orang tadi tu? Core dia lebih kurang dalam 5 orang. Dan 5. saya tak ada dalam perbincangan yang ni. Sebab saya cakap dengan diorang, saya kata, tak apalah, buatlah Aras. Sebab waktu tu belum ada nama sekolah lagi. Tapi satu orang ni, saya boleh highlight dekat sini, nama dia Zul Helmi, ataupun kita panggil dia Cikgu Jack, kawan-kawan UPM dia panggil Lelek. Dia adalah cikgu di sekolah Jalan 3. Saya tak masuk lagi SMK Jalan 3 waktu tu. Jadi tahun 2018
Dia adalah jurulatih. 2017 masa Selangor jadi Johan bersama dengan Perak, dia adalah manager sebab daerah dia jadi tuan rumah. Masa tu dia tak masuk dalam coaching staff lagi. Jadi bila 2018 kita ambil dia jadi coaching staff sebab kita nak ramaikan pool of coaches tadi. Since dia pernah main dengan UPM, ada pengalaman dia main dengan UPM, jadi kita kata tak apa kau jadi coach back 3. Duduk dekat belakang. So dia share idea dia sikit-sikit dengan budak-budak main. Jadi dia kata malam tu bila diorang balik, kita macam-macam, dia kata okey, kita nak buat dekat Jalan 3, dia akan bagi tahu dengan pengetua dia. Masa tu saya tak pindah lagi Jalan 3. Bila dia dapat tempat untuk menempatkan pemain yang lepas ujian TID untuk masuk ke program ARAS. Maknanya kita buat awal tahun 2018. Okay. 2019. Okey, tahun 2019 kita buat TID yang pertama. Rugby sudah ada di SMK Jalan 3. Saya difahamkan pada waktu itu rugby dekat Jalan 3 sudah ada dekat 8 tahun. Tapi program sekolah lah yang ada main kejuaraan open sikit di kawasan sekitar dan juga kejuaraan MSSD. Cikgu Jack, Cikgu Hawa, tu antara orang lama yang ada dekat Jalan 3 lah yang nguruskan rugby. Jadi bila saya pindah 2018 itu, idea yang diorang sembang dekat atas kertas tadi tu, kita mula buat paperwork bersama-sama. Ada 5 orang, kita type paperwork dekat mana? ANW kat Petaling Jaya tu. Oh, yang drive-thru tu. Apa ANW dekat depan Padang Timur? Ya, Padang Timur. Kita telefon kawan-kawan, kita jumpa dekat sana, bawa semua laptop. Kongsilah idea macam mana nak termasuk cikgu kaduk saya lah. type paperwork. Tapi saya tak banyak involve sebab idea tu diorang yang set up awal. Kita banyak, saya kata bagilah aku type laju sikit. Padahal kita tepu sebab tak boleh nak cakap kan. Idea tu tak ada diorang. Tapi Cikgu Jack ni dan Cikgu Hawa plus dengan pentadbir sekolah Jalan 3 pada ketika itu yang menggerakkan ARAS itu ditempatkan di situ. Bila diorang namakan ARAS, saya sendiri orang yang kenapa ARAS bukan SRA, saya kata. Kan Selangor Rugby Academy. Kita Melayu dia kata ARAS. Oh, saya kata okey tak apa, ARAS. Lama-lama dia sebut-sebut jadi sedap. Sedaplah ARAS. Cuma kalau cerita dengan orang lain, orang kata ARAS 1 ke, ARAS 2 ke, ARAS 3. Dia kira floor punya level kan. Tu cerita kawan-kawan. Jadi ARAS tu mula ditempatkan di SMK Jalan 3. Pengambilan pertama ARAS adalah pada tahun 2019. Mana datang pemain-pemain ARAS? Kita buat TID satu Selangor. Umur masa tu? 12 tahun. 12 tahun. Okey. Diorang datang 12 tahun. Tahun pertama ada lebih kurang dalam 100 plus lah numbers yang datang TID. Anak-anak Selangor lah. Anak-anak Selangor. Okay. Macam mana, apa yang sebab 100 orang, ramai kalau ikutkan tu. Betul. So, macam mana yang benda tu digembar-gembor ke tu, yang boleh parents datang. Okey. Bila kita cerita dekat atas kertas tadi ni, atas tisu tadi, dan sampai hari ni kalau orang datang dekat SMK Jalan 3 tisu tu ada simpan ke? Tak ada. Alamak, saya tak patut ni. Jadi kalau macam orang datang kat Jalan 3, dia tanya macam mana ARAS ni tercipta, kita akan cerita benda yang sama. Bermula di atas keping tisu. Okey. Kita cerita benda yang sama. Di atas keping tisu, orang mula contoh-contoh. Kat kedai minum, sembang kosong, dan akhirnya hari ni jadi realiti. Melalui kawan-kawan sekolah rendah. PT sekolah rendah di bawah Dr. Ruslan. Dan juga PT-PT rendah daerah di Selangor, kita bagi tahu yang kita akan buat TID. So diorang ni memang words of mouth je lah masa tu. Kita bergerak kebersamaan kita dari walaupun di peringkat rendah dan menengah, kita bersama-sama untuk cipta ataupun untuk bangunkan Akademi Rugby Selangor ni di SMK Jalan 3. Okey, walaupun orang kata itu sekolah ARAS, sekolah SMK Jalan 3. Nama tim SMK Jalan 3 adalah Buffalo. ARAS tu adalah program. Program dia betul? Tapi orang duk ingat ARAS tu nama tim. Program dia betul? Tapi orang duk ingat ARAS tu nama tim. ARAS adalah program. Jadi ada peluang macam ni, jadi saya boleh cakap yang ARAS tu adalah program. Nama tim SMK Jalan 3 tu adalah Buffalo. Bila kita keluar tim, kadang-kadang kita letak nama ARAS Buffalo. Kat baju kita pun kita letak benda yang sama sebab nama tim dia adalah begitu. Okey. Jadi kita pun buat TID. Ada cikgu yang datang bantu hari tu, ada lebih kurang dalam 20 orang cikgu. Penuh parent dekat Padang Sekolah Jalan 3. Penuh parents Penuh. Selama hari ni kita tengok kebanyakannya di sekolah sains atau sekolah asrama penuh. Kalau ada game, parent PSG dia ramai. Tapi bila kita buat selection macam tu, kita realise yang sebenarnya diorang ni hanya tunggu peluang. Walaupun sekolah harian bila nak ada peluang. Betul. Jadi bila adanya peluang macam tu,
rupanya ramai parent yang datang bawa anak-anak. Ada yang cikgu datang, bukan dekat-dekat, ada yang datang daripada Serendah. Nak datang Bangi, kalau Jauh nak, jauh. Jauh tu. Memang jauh, dengan jam berapa kali Ya. trafik depan Jalan Lutar, Sungai Besi. So ada heavy traffic lah, senang cerita. Jadi kita buat JID dibantu oleh cikgu-cikgu ada dekat dalam 20 orang. Kita bantu, kita buat beberapa testing. Waktu itu kita tak ada minta advice pakar-pakar rujuk sains sukan ataupun orang kumpulan yang buat TID yang hebat ni. Kita cuma mendapatkan kawan-kawan kita apa yang kita nak test dorang ni. Plus pengalaman sedikit, ada yang cikgu ambil sains sukan tadi, ada yang cikgu mengajar PJ, jadi kita ambil sedikit pengalaman ni, kita kongsi dan kita buat testing. Pengambilan pertama ARAS untuk tahun yang pertama 16 orang. SMK Jalan 3 pula akademiknya berada pada satu tahap yang saya rasa membanggakan. Kalau dalam Hulu Langat tu kita berada dalam top 5, top 6 di daerah Hulu Langat. Jadi untuk ambil pelajar ni, akademik tetap menjadi keutamaan. Kita ambil 16 orang, tapi bila keluar 2023 baru ni, yang daripada 16 tu yang bertahan hanya 11 orang. Yang lagi 5 tu ada yang homesick dan sebagainya, jadi mereka kembali ke sekolah lama diorang lah. Jadi lepas tu ARAS copy template tu, jadi kita lepas tu kita ada bekerjasama dengan UPM, ada yang juga membantu kita untuk proses pengambilan pemain tu. So macam itulah ARAS itu mula ada. Pencapaian terbaik setakat ni? Kalau pencapaian terbaik, bila kita menubuhkan ARAS dalam objektif satu kita nak merakyatkan sukan rugby di negeri Selangor. Rugby ni kalau kita pergi mana-mana tempat memang dapat, saya consider popular untuk orang macam kita. Kita pergi, kita tak cari orang main sukan A, kita mesti tengok kat mana budak main rugby, kita akan pergi datang kan. Tapi bila kita buat objektif, kita kata nak merakyatkan sukan rugby, jadi rugby itu di Selangor begitu. Nombor 2, kita nak jadi Johan Total MSSM. Waktu itu MSSM dia gabung point menengah dan rendah. Tapi lepas tu tahun 2019 dia split hanya menengah saja, dan tahun lepas kembali pada menengah dan rendah, dia gabung point barulah jadi Johan secara total. Jadi objektif kita nak jadi Johan Total MSSM, dan selepas itu barulah ada kesinambungan pemain yang habis ni pathway dia untuk ke pasukan negeri di bawah kesatuan pula lah. Itu maknanya dah dimasuk saluran lain. Tapi tujuan utama kita untuk jadi Johan MSSM. Kita buat ARAS selepas 5 tahun. Satu hari tu kita dipanggil, zaman-zaman COVID kita tak boleh buat apa-apa program. Saya ingat 2 tahun itu kita banyak merencana, banyak bertukar-tukar pendapat. Kita buat ada a few live dekat FB untuk dapat dengar pendapat orang, apa yang kita kena buat, macam mana nak improve. Antaranya kita berbincang, kita letak sasaran tahun 2023 untuk jadi Johan. Maknanya selepas 5 tahun ARAS, orang nak lihat apa jadi lepas 5 tahun. Alhamdulillah, sokongan dan dukungan semua pihak daripada awal itu, kita jadi Johan MSSM tahun lepas di Kelantan. Oh, alhamdulillah. Selepas 5 tahun. Selepas mana dapatlah target Kita dapat. Kita capai KPI kita. Tahun 2023 ARAS, Selangor mesti Johan. Dan dalam tu pula ARAS tak meletakkan 100% pemain ARAS mesti mewakili negeri. Kita cuma meletakkan 50%. Katalah tim ada 25 pemain ARAS perlu capai KPI, maknanya kita consider program ARAS berjaya jika 12 ataupun 13 pemain daripada SMK Jalan 3 melalui program ARAS mewakili Selangor. Alhamdulillah, dalam pencapaian itu kedua-dua KPI ini berjaya dicapai. Pemain pun kita dapat capai, kejayaan pasukan pun kita dapat capai. Tim yang kita bina daripada cerita kedai kopi, daripada tisu tadi tu. dengan ada isu-isu dalam tengah-tengah kita membina pasukan itu, akhirnya kita dapat satu result. Untuk 15 side kita, alhamdulillah, kita tak claim under ARAS yang Selangor Johan, itu tetap MSS Selangor Johan MSSM, tetapi sumbangan ARAS. Ada juga pemain yang ARAS dapat main dekat dalam tu. Kalau tak salah saya 16 ke 17. Dan ada juga pemain ARAS yang sudah masuk ke program pra-universiti di SSTMI dan SSMP. Pemain tahun 2018, sebelum ARAS dirasmikan 2019, kita sudah ada tim rugby. Jadi ada pemain yang tahun 2018 tu waktu dia on foreman, sekarang dah berada di SSTMI dan sudah ada national cap.
So pencapaian itu kita kategorikan berjaya mencapai KPI yang kita letakkan bersama dengan jabatan pada ketika itu. Jadi kita sekarang sudah masuk ke tahun yang ke-6 dan tahun ke-10. Satu lagi fasa, bagaimana kita nak mengekalkan momentum supaya Aras dapat kekalkan prestasi untuk berada pada tahap yang sepatutnya. Okey, untuk Seven pula, satu benda yang tak pernah terfikir oleh kami. Satu hari Pak Lan, pada situ Pak Lan jadi kita punya fikir kokoh, penolong Pak Lan. Pak Lan ni, kalau saya nak cerita pasal Pak Lan, mau ambil lagi satu episod lagi. Okey, saya kenal Pak Lan daripada umur 14 tahun. Pak Lan jadi coach, saya pemain MSS Selangor. Saya ingatkan bila saya dah jadi cikgu ni, kita dah ada dekat tahapnya lah. Rupanya diorang ni tak pencen lagi. Jadi nak cakap lebih-lebih, kita ada cikgu kita. Faham. Kita ada cikgu kita, ramai lah, bukan Pak Lan saja, Cikgu Lim, Cikgu Yus, Cikgu Mama. Bila Pak Lan jadi pengurus, satu hari tu Pak Lan chat dekat dalam grup kita, kita pergi Paris nak. Kita orang semua diam je lah, ni teruk sangat nak bersembang ni, sembang kosong tak masuk akal ni kan. Pergi Paris bukannya pergi Perak. Lain imajinasi ni ada. Pergi Paris kan. Macam bukan pergi Perak. Jadi bila kita fikir-fikir bersama dengan kawan-kawan, kelas pengetua kita pada ketika itu yang wow sangat Puan Masita sangat-sangat special lah. Okey, bersama-sama dengan pentadbir plus Cikgu Hawa, Cikgu Malinda yang memang kerjanya luar biasa, kita dapat set up satu tim dan kita berjaya hantar pasukan ke Paris bawah 16 tahun. Maksudnya bawah 16 itu adalah pemain yang kita ambil masa diorang umur 12 tahun tu. Dia dah sampai ID tadi lah kan. ID tadi. Kita ambil kumpulan ni dan masuk ke Jalan 3. Waktu tingkatan 4 kita dapat pergi ke Paris. Bila pergi Paris, sebelum tu satu pasukan daripada Malaysia pergi. Tahun sebelum tu 2000, sebelum Aras pergilah. Tahun sebelum tu ada satu pasukan daripada Malaysia pergi. Jadi bila masa tu KRS tanya kita, dia minta kita buat video sikit, footage sikit. Jadi bila dia tanya dengan coach, Cikgu Jack. Cikgu Jack ni adalah penyelaras program Aras. Kita ada hierarki kita ada penaung kita, Datuk Surveyor Rosli bin Nathan, lepas tu pengetua, ada pengurus, dan Cikgu Jack ni adalah penyelaras Aras. Jadi antara dalam interview tu Cikgu Jack highlight, kita nak tukar warna daripada perak kepada gold. Jadi itu impian kita pergi Paris. Kita tahu kita main dengan anak-anak orang putih ni, tapi apa yang bila saya ikut Under 19, kita flashback sikit ke belakang. Kita tengok Under 19, Haji Jamal ni selalu cakap satu je, kalau kita nak menang, kita kena main dengan orang luar. Salah satu faktor, tahun 2019, Malaysia, antara penyumbangnya lah faktornya, Malaysia menang Asia Rugby Division 2 main di UPM. Dramatic game. Kita menang 13-14 by one dalam keadaan cuaca hujan. Tekanannya sangat-sangat tinggi. Kita lah coach, kita lah nak jawab press conference, silap pagi-pagi dah kena macam-macam pressure kita. Macam-macam tu saya kata tadi, pressure make me good. Jadi kita antara persediaan kita tahun tu, kita main dengan satu club France dekat Singapura. Memang main dengan senior-senior. Kita result dia positif untuk kita, tapi keputusan tu negatif lah, keputusan pada friendly itu. Tapi positifnya kita dapat main dengan orang yang ada weight ni. Jadi bila kita main dengan UAE, alhamdulillah sokongan dan dukungan lagi sekali daripada semua ni menyebabkan kita jadi juara. Jadi perkara yang sama kita ambil. Dia cakap ngapain? Dia kata fizikal kita kecil, tapi yang menyebabkan kita ni mungkin skill set kita. Jadi alhamdulillah dalam kumpulan yang istimewa ni tadi, pasukan Aras champion di Paris. Satu benda yang saya rasa Bawah 16. Kita rasa seronoknya kita dapat tukar warna daripada tim yang datang sebelum ni menang silver, kita bawa balik gold. Satu tanda positif, dan dalam kumpulan yang sama inilah juga yang main MSSM itu. Mungkin pendedahan itu tadi sedikit sebanyak membantu pasukan Selangor untuk menjadi kejuaraan, capai kejuaraan itu tadi. Tapi seperti kita sedia maklum, sumbangan jurulatih, pengurus pasukan, rakan-rakan di Selangor, cikgu-cikgu sekolah rendah yang supply pemain ni, kalau kita tidak, kita tak dapat meet the demand. Demand tu hari ni tinggi. Kalau kita tengok pembangunan di negeri-negeri lain begitu hebat, kita agak tertinggal, tapi kita cuba catch up slowly, dan alhamdulillah, walaupun tidak sampai lagi ke tahap yang
mungkin macam negeri yang lain ada, tapi kita sekarang sedang mengejar ke arah itu, Pak. Kita sedang sediakan pasukan ke arah itu. So itulah sedikit cerita pasal Aras, yang daripada tisu kau menang dekat Paris World Game, ada sedikit pemain daripada Aras main MSSN, dan kita jadi Johan total MSSN. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita berakhir Cikgu Gadot lah, saya nak ada apa harapan Cikgu Gadot lah kan kepada satu about Aras ni kan, apa harapannya, dan apa harapan Cikgu Gadot terhadap rugby in general di Malaysia ni, Malaysia Open dah harap kan. Dan ketiga, personally, where do you, apa yang you nak capai lagi as person, kata orang tu, daripada orang yang dalam arena rugby ni yang sekarang sebagai coach Aras, personally, mana you want to go, apa you nak capai? Okey, untuk Aras tadi lah. Untuk Aras ni, kalau kata cerita untuk Aras, saya kadang-kadang kita cakap dengan pemain, kita cakap dengan Jack, dengan management Aras lah, kita ada 4 orang core team kita, ataupun think tank kita ada 4 orang, 2 cikgu perempuan, 2 cikgu lelaki, saya dengan Jack. Kita dah sacrifice time. Macam saya consider satu, saya korbankan family time saya. Saya hari ni jadi warden, dan warden rumah saya tu dekat bawah asrama budak-budak. Saya duduk dekat kediaman warden, tapi tu macam bilik tapi dijadikan rumah. So saya duduk kat bawah tu. Bila orang tanya kenapa kau buat macam tu, saya kata dengan cara macam ni mungkin kita lagi dekat dengan budak. Jadi bila kita nak buat latihan, dah ada sentiasa dengan kita. Lepas tu Jack memang dia ni bukan sekadar kawan lah. Saya nak duduk jadi warden tu pun saya telefon dia. Padahal saya boleh je buat decision sendiri. Tapi saya tanya dia, macam mana? Dia warden, kau pergi lah, nanti kita boleh ni. Dan hari ni pun Jack dah jadi part of kita punya warden asrama. Budak-budak Aras majoriti duduk asrama, 99% duduk asrama. Tapi ada juga pelajar-pelajar yang sekolah tu, bila kita training sama-sama lah. Dia part of kita punya team rugby. So Aras, apa yang kita bincang, saya selalu cakap dengan ni, kita bincang, kita cakap apa yang saya pernah lalui zaman sekolah, sekarang ni kita tengah cuba buat untuk Aras. Bagaimana budak kampung tadi dapat main Malaysia, budak kampung tadi dapat mewakili negeri dia, budak daripada kampung ni juga dapat memenangi satu perlawanan yang besar. Okey, jadi kita sekarang mungkin ada yang kita dah dapat capai, tapi ada lagi yang mungkin kita kena capai. Sebab itu adalah satu kumpulan yang lain ini, senior keluar dengan legasi yang baik, kumpulan yang baru setidak-tidaknya menyamai. Kalau lebih, itu lebih baik. Tapi kalau bawah daripada itu, mungkin kita kena duduk balik untuk menilai prestasi semasa. Itu yang kalau kita tengok dalam World Rugby, dia ajar plan, do, review. Okey, kita dah plan, kita dah buat, apa yang kita kena review balik berdasarkan perancangan kita. Okey, rugby di Malaysia hari ni sudah, kalau yang saya tengok daripada saya pernah main, hari ni training pun dah pakai baju sama. Sebuah rugby dah ada stokin. Dulu training pakai baju, ada yang pakai baju bola, Manchester, Barcelona. Kan, ada pakai baju Kurt Cobain, Ed Hardy. Betul? Kan, boleh. Tengok, saya rasa macam mungkin lagi biasa tengok kan dulu. Tapi hari ni training Malaysia sudah ada pakaian seragam. Tim bertambah baik, jurulatih muda, berpengetahuan, hebat. Plus support group yang baik, kesatuan bertambah baik. Jadi harapan kita nak tengok pasukan rugby Malaysia capai satu tahap yang boleh dibanggakan ke depan. Sekarang ni kita memang sudah ada satu pencapaian, menang, yang seperti kita semua orang sedia maklum apa yang Malaysia sudah menang ASEAN Series. Kita dapat medal untuk kali pertama, saya difahamkan, dan program-program lain. Harapan kita budak Aras at least dapat mewakili pasukan Malaysia. Sekarang ni sudah ada 3 yang daripada program Aras sudah dapat main pasukan remaja. Bawah 18 kita ada 2, bawah 20 kita ada 1. Jadi kita harap lepas ni ada lebih banyak lagi pemain Aras yang dapat mewakili pasukan negara daripada program Aras. Kalau tak ada dalam program Aras pun, main Selangor ataupun daripada negeri Selangor ataupun daripada mana-mana untuk main Malaysia. Saya punya harapan personal, rugby dah berkembang. Kita dah ada program yang
kita kata besar, berskala besar dengan peruntukan yang jarang-jarang kita dengar zaman-zaman dulu. Hari ini sudah ada satu peruntukan yang hebat melalui program yang besar. Sudah ada pencapaian melalui program itu. Bagaimana kita nak kerjasama supaya rugby di Malaysia itu terus berkembang dengan lebih baik dan ada pencapaian yang lebih baik. Itu perlu kerjasama semua. Tidak boleh rasa orang ni, orang itu. Dia kena guna perkataan kita. Saya rasa itu personal saya lah. Kita. Maknanya kalau awak nak buat, saya kena bantu. Bukannya kita menyebut-nyebut, kita tunjuk pandai, tak ada. Kita just share. Dan siapa yang diberikan amanah ataupun tanggungjawab itu, kita tak perlu nak kata, dia ni macam tu dia. Lagi baik awak sokong apa yang orang tu buat. Dengan kemampuan kita. Itu harapan saya. Sebab, macam saya kata tadi, rugby sudah ada satu peruntukan ataupun ada satu program. Kita kena sokong apa yang benda yang dah ada. Itu saya punya fikir lah. Saya nak ambil sikit ruang. Saya nak ucapkan terima kasih. Saya selalu cerita dengan budak-budak rugby dekat Aras. Kalau kita boleh terima kasih, bukan sekadar daripada cikgu yang mendidik kita. Ada satu perkataan. Dia bukan manusia, dia bukan objek, dia bukan apa. Rugby. Macam mana nak terima kasih dengan rugby? Rugby itu. Kalau ada Muhammad Rugby, kita cari dia. Saya akan bagi hadiah kat Muhammad Rugby. Tapi tak ada. Macam mana nak terima kasih dengan rugby? Saya keluar Dewan Bedak. Habis operation doktor dah discharge. Mak saya tanya, nak balik rumah tak? Tak, saya nak pergi padang rugby. Saya pergi padang rugby. Tak tahu nak terima kasih dengan rugby itu macam mana. Sebab saya rasa rugby menjadikan saya macam ni. Terima kasih pada cikgu yang memperkenalkan rugby. Cikgu Hisham, Cikgu Ismail. Dan second coach, saya dekat sekolah menengah, Pawan dengan Cikgu Naha dan coach-coach lain. Thank you very much. Share saya ilmu yang coach ada. Apa yang berlaku hari ini adalah hasil usaha semua. Saya cuma kongsi sedikit pengetahuan dengan semua. Dan menjadikan pasukan itu hebat adalah pemain itu sendiri. So, itulah harapan saya. Kalau peluang untuk terima kasih pada ni. Tapi rugby itu kita kena terima kasih. Tak tahu nak terima kasih kat siapa. Okey, Cikgu Gaduk. Terima kasih atas perkongsian pengalaman dan cerita yang saya rasa bagi saya sangat inspirational lah kan. Sebab macam kita cakap, rugby ni satu game yang memang macam kita tengok tadi bila Cikgu Gaduk cerita pasal TID, hanya dengan propaganda kawan-kawan dan parents datang, dan bila macam mana Aras tu dibentuk daripada perbincangan 5 orang yang passionate about rugby, start dari kita tisu and then follow through dan sampai sekarang. Jadi saya rasa itu satu cerita yang inspirational lah, yang kita boleh, saya rasa kita boleh ambil, dan harap-harap benda ni akan boleh jadi panduan lah. Terima kasih untuk podcast rugby. Jemput saya. Saya bila dapat call untuk buat benda ni, saya macam kenapa saya? Apa yang saya nak kongsi? Saya macam sepatutnya benda ni dah berlaku minggu lepas ke 2 minggu lepas. Tapi saya minta, saya nantilah kita hold sikit. Saya macam tak tahu nak cakap apa. Dalam masa yang sama teruja untuk bercerita, tapi saya tetap rasa macam saya tak layak untuk kongsi benda-benda macam ni. Sebab saya rasa ada orang yang jauh lebih ke depan daripada saya. Okey, terima kasih dekat Pukas, terima kasih dekat Irons. Terima kasih untuk Port Rugby. Terima kasih untuk baju saya. Okey, itu saja untuk episod kali ini. Kita akan berjumpa di episod yang seterusnya. Terima kasih Cikgu Gaduk ya.